Alhamdulillah. Jadi kita saya serahkan pada doktor untuk mulakan. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang lah dan Jumaat Mubarakah juga kepada semua. Dan saya fikir bila tengok attendance hari ni tu macam ramai. Pembayar kata tak ramai sangat. Okay? Jadi saya alu-alukanlah kedatangan para hadirin-hadirat untuk perkongsian sedikit saya pada hari ini. Dan terima kasih kepada Puan Moderator kerana menghubungi saya. Dan terima kasih juga kepada pihak PPT, Pusat Pengajian Teras Universiti Sains Islam Malaysia atas undangan untuk memberi perkongsian sedikit. Sedikit perkongsian, saya pun bukanlah pakar sangat pun, tapi mungkin boleh berkongsi sedikit apa yang ada. Cempena kalam mufid, tajuk edisi itu pun dah menarik, kalam mufid, perkataan yang berfaedah. Semoga perkongsian hari ini dapat memberi faedah lah sedikit sebanyak kepada pendengar, pensyarah, pelajar dan semua yang ada hari ini. Okey, emansipasi wanita dalam Islam. Okey, tajuk ni adalah tajuk yang mungkin kita pernah dengar juga sebelum ni. Cuma saya nak bawa dalam konteks bagaimana Islam membawa ataupun mengangkat isu-isu wanita, dan juga bagaimana isu emansipasi wanita ni telah dibawa oleh para ulama Melayu, di tanah Melayu. So secara pendahuluannya, perkongsian ini adalah hasil daripada geran pendidikan yang saya ada lah. Actually tahun ni tahun 2019 saya dapat pegang 2 geran. Dan geran yang pertama ini adalah berkaitan tentang membina pendekatan baharu dalam interpretasi isu-isu emansipasi wanita berdasarkan perspektif ulama Melayu. Slide saya nampak Nampak. Okey, nampak slide saja kan? Okey. So tajuk ni, grant ini adalah daripada FRGS, KPT, dan bila kami buat kajian ni, kebanyakan yang kami dapati adalah kerana karya-karya Jawi ataupun manuskrip Melayu telah banyak dibahas pun daripada ahli akademik di dalam Malaysia juga di antarabangsa. Sebab manuskrip Melayu ni adalah satu manuskrip yang unik dan dijadikan koleksi nadir di banyak perpustakaan-perpustakaan. Jika ada para pendengar yang pergi ke perpustakaan negara Malaysia, koleksi manuskrip Melayu ni disimpan dalam sebuah koleksi yang tersendirilah, special lah. Even dekat dalam di British library, London Library sana pun koleksi manuskrip ataupun tulisan-tulisan Jawi Melayu masih boleh didapati. Dan bila kajian ini dikupas demi satu persatu, kami dapati bahawa kebanyakan aspek yang dikaji dalam manuskrip tersebut adalah berkaitan tentang pendidikan, sosial, politik dan aspek pelbagai. Dan sekarang ni ada beberapa aspek yang baru iaitu perubatan daripada manuskrip Melayu. Dan itu adalah kajian yang terkini lah, yang makin banyak dikaji oleh para penyelidik akademik di Malaysia. Dan bila kajian-kajian tersebut banyak dihasilkan melalui publication dan sebagainya, saya dapati bahawa tidak banyak isu-isu wanita yang dikembangkan melalui manuskrip-manuskrip Melayu tersebut. Jadi di sinilah usaha grant ini untuk mengupas bagaimana ulama Melayu yang terpilih. Kita dapati beberapa ulama Melayu untuk mengupas bagaimana mereka mengangkat isu-isu wanita dan melindungi atau memberikan hak kepada kaum wanita. Sebelum saya bawa kepada emansipasi wanita itu, kita kupas dulu apakah maksud emansipasi. Kalau kita
kita jarang seorang yang dengar perkataan emansipasi ni melainkan di Indonesia. Okay? Perkataan emansipasi ni memang popular di Indonesia, tapi telah diguna pakai juga di Malaysia, di tanah Melayu. Okay? So emansipasi ni secara umumnya membawa maksud kepada pembebasan, membebaskan sesuatu daripada sesuatu faktor. Dan juga emansipasi ni juga merujuk kepada memberikan hak yang sepatutnya diberikan kepada orang, okay, atau sekumpulan di mana hak tersebut sebelumnya dirampas atau diabaikan daripada mereka. Okay? So individu atau kumpulan ni mereka sepatutnya ada hak yang wajar untuk diberikan kepada mereka, tapi mereka tak dapat hak tersebut. Jadi kita nak bebaskan mereka daripada sekatan, okay, dan kembalikan semula kepada mereka hak-hak yang telah dirampas tersebut. Okay, itu adalah maksud secara umum emansipasi. Dan emansipasi merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerana perkataan ini diguna pakai banyak dipopularkan di Indonesia, merujuk kepada pembebasan dari perbudakan iaitu perhambaan. Okay, dan tarikh yang kedua, persamaan hak dalam berbagai kehidupan masyarakat, okay, seperti persamaan hak kaum lelaki dan juga kaum wanita. Okay, ada dua maksud di situ, di mana bebas daripada perhambaan, okay, dan juga bebas ataupun mendapatkan hak yang sama di antara kaum lelaki dan kaum wanita. Dan istilah ini digunakan untuk menjelaskan usaha untuk mendapatkan hak politik, okay, maupun kedudukan yang sama, okay, kebanyakannya di antara lelaki dan wanita, yang kebiasaannya terjadi pada sebuah kelompok yang tidak diberi hak secara spesifik atau secara lebih umum dalam pembahasan masalah seperti yang berikut yang tersebut. Dan bila saya rujuk ke dalam kamus di Malaysia, kamus Dewan, kamus-kamus yang kita ada ni, saya jumpa perkataan emansipasi ni di dalam Kamus Dewan edisi keempat 2010 merujuk kepada takrif yang hampir sama dengan Kamus Besar Indonesia tu. Okay, pembebasan daripada perhambaan, dan kedua pemberian hak yang sama dalam hukum. Yang ini di mana wanita mendapat hak yang sama dengan lelaki. Hak bukan peranan ataupun tanggungjawab. Hak. Okay? Kita akan kupas lepas ni apa maksud hak kepada wanita dan juga lelaki. Okay. So bila kita spesifikkan kepada emansipasi wanita, okay, walaupun tadi dalam emansipasi itu saja pun kita dapat tahu ya, dia berkaitan dengan hamba, okay, bebas daripada hamba, dan dia banyak digunakan pakai kepada wanita. Okay. So emansipasi wanita yang apa pula? Okay. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga yang merujuk kepada proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju. Okay, di mana di dalam especially ketika penjajahan yang berlaku, di mana wanita tidak diberikan hak yang sewajarnya. Wanita mendapat kedudukan sosial yang sangat rendah, diletakkan sebagai kelas kedua, second class, okay, women as a second class, ataupun women diberikan dianggap sebagai objek. Tidak diberikan hak, ataupun jika diberikan hak pun contoh hak bekerja tidak diberikan gaji. Jika diberikan gaji pun gaji yang diberi adalah rendah daripada kaum lelaki. Ataupun dari pengekangan hukum, okay? Terdapat hukum-hukum yang special untuk kaum wanita saja. Contohnya amalan-amalan budaya yang tidak membenarkan wanita bekerja, ataupun wanita duduk di rumah sahaja. Okay? So nak membebaskan daripada wanita menjadi hamba ataupun objek yang diletakkan rendah dalam kalangan masyarakat. Okay. Emansipasi wanita juga merujuk kepada proses atau cara untuk membebaskan wanita dari struktur kekuasaan tradisional atau untuk membebaskan diskriminasi terhadap wanita. Ini dah mula spesifik lah maksud emansipasi ni, di mana membebaskan wanita daripada hamba itu satu, okay. Tapi yang paling penting ialah membebaskan wanita dari struktur kekuasaan tradisional. Okay. Bagaimana tradisional ataupun budaya tradisional yang mengokong wanita di dalam satu tempat. Okay, dia letakkan wanita dalam satu situasi sebagai kelas kedua ataupun tidak diberikan peluang-peluang untuk sama seperti apa yang diberi kepada kaum lelaki.
Ataupun kat sini membebaskan diskriminasi. Ini pun saya akan kupas nanti bagaimana wanita sering didiskriminasi berbanding kaum lelaki. Okay, kalau kita lihat diskriminasi terhadap wanita ni bukan sahaja dulu je, sampai sekarang ia terjadi kepada kaum wanita. Dan kaum wanita yang mendapat diskriminasi ni bukan sahaja yang beragama Islam. Kita lihat adanya isu-isu pemakaian hijab dan sebagainya. Kaum wanita daripada bangsa dan agama lain juga mendapat diskriminasi. Okay, yang sama. Okay. So diskriminasi ni memang lebih banyak terjadi ke atas kaum wanita berbanding lelaki. Namun saya tidak mengatakan bahawa lelaki tidak mengalami diskriminasi, sebab zaman sekarang pun lelaki juga didiskriminasi daripada maksudnya tidaklah hanya wanita saja yang didiskriminasi, tetapi lelaki juga diskriminasi, tetapi kebanyakan diskriminasi berlaku ke atas wanita jauh lebih banyak berbanding diskriminasi yang terjadi ke atas kaum lelaki. Dan merujuk kepada European Institute for Gender Equality, Emancipation of Women ni merujuk kepada proses, strategi and myriad efforts by which women have been striving to liberate themselves from the authority and control of men and traditional power structures, as well as to secure equal rights for women, remove gender discrimination from laws, institutions and behavioral patterns, and set legal standards that show promote their full equality with men. Okay, kalau kita lihat dalam konteks barat ni, okay, dalam kerangka barat ni dia lebih menjurus kepada pembebasan hak kepada wanita daripada kawalan kaum lelaki, tidak mahu dikungkung oleh kaum lelaki. Okay, dan juga struktur kuasa tradisional, okay, di mana ada pandangan tradisional atau konvensional yang menekan hak kebebasan bagi kaum wanita, serta memperjuangkan hak kesamarataan antara kaum wanita dan juga lelaki. Okey, ini adalah maksud umum bagi emansipasi wanita. Okey, so bila kita sebut emansipasi wanita seperti yang saya nyatakan tadi lebih popular di Indonesia. Okey, di Indonesia mereka ada ibu emansipasi wanita. Okey, dan siapa ibu emansipasi wanita? Okey, adalah Kartini. Okay. Mungkin kita pernah lihat movie Kartini atau filem yang ditayangkan, okay, bagaimana kaum wanita ketika zaman Kartini itu, okay, tidak mendapat hak yang sewajarnya. Okay. Tak boleh ataupun tak boleh belajar. Okay. Siapa yang belajar perlu berada dalam kategori ataupun keluarga yang keluarga yang panggil ada pangkat lah, okay, ada keturunan yang baik, barulah boleh dibenarkan belajar. Yang lain-lain semuanya menjadi hamba, bekerja, dan bila bekerja kaum wanita mendapat upah yang lebih sedikit berbanding kaum lelaki. Dan saya suka untuk kongsi kata-kata Kartini di dalam suratnya kepada Prof. Anton dan Nyonya, okay, kerana Kartini ni disokong oleh beberapa keluarga Belanda, okay, yang menyokong Kartini untuk memperjuangkan hak wanita dan membuka kelas bagi anak-anak, membuka kelas bagi wanita, memberikan peluang pada wanita untuk tampil ke hadapan. Okay. So kata-kata Kartini ini berbunyi begini: kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak perempuan. Okay. Okay. Sebab dia buka kelas untuk kaum wanita. Okay. Bukan sekali-kali kerana kami menginginkan anak-anak perempuan itu menjadi saingan laki-laki dalam perjuangan hidupnya. Okay, dia tak berniat pun untuk kaum wanita ni nak bersaing, untuk compete dengan lelaki, nak jadi lebih baik daripada lelaki, tidak. Okay, tidak, itu bukan tujuan Kartini untuk memberi pendidikan kepada anak-anak perempuan. Tetapi kerana kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita agar wanita lebih cekap, okay, melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya. Tapi kerana kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita agar wanita lebih cekap melakukan kewajibannya, kewajiban yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, okay, pendidik manusia yang pertama-tama. Okay. Okay, kenapa wanita perlu mempunyai pendidikan? Sebab apa? Sebab mudah untuk wanita menjalankan tanggungjawab dia. Kena belajar, kena ada, nak menjalankan tanggungjawab, kena ada ilmu. Okay. Nak menjadi pendidik yang pertama kepada anak-anak, perlu ada ilmu. Okay. Nak menjadi, nak memulakan kehidupan yang baru, perlu ada ilmu. Disebabkan itulah Kartini menekankan bahawa wanita perlu mempunyai ilmu, wanita perlu ada pendidikan, sama ada pendidikan secara formal ataupun tidak formal. Tapi itulah yang diperjuangkan oleh Kartini ketika zamannya itu. So saya cadangkan bagi sesiapa yang belum menonton
filem Kartini ni mungkin boleh tonton filem Kartini ataupun baca bacaan banyak buku-buku yang diterbitkan yang berkaitan tentang Kartini dan bagaimana usaha yang dibawa oleh Kartini dalam memperjuangkan emansipasi wanita. So, adakah emansipasi wanita sama dengan kesetaraan gender? Okey, ini satu persoalan lah yang kita akan kupas juga. Okey, emansipasi wanita bila kita kupas maksud dia takrif tadi tu, adakah ia bersamaan ataupun membawa maksud yang sama dengan gender equality, kesetaraan gender? Okay. So di sini saya nak tekankan bahawa kedua-dua istilah ini adalah berbeza dari sudut ideologi, dari sudut teori, dari sudut praktikalnya adalah berbeza. So kesamarataan ataupun kesetaraan gender ataupun gender equality ni telah diperjuangkan lama dari aspek barat, daripada sejak kurun ke-17 lagi, dah dipopularkan gender equality dan menjadi popular selepas revolusi Perancis. Kalau kita lihat sejarah bagaimana gender equality ni diperjuangkan pada di Eropah ketika dahulu, dan istilah equality itu sendiri berasal daripada perkataan Perancis ataupun iaitu egalitarian, yang merujuk kepada doktrin bahawa semua orang sama dan berhak mendapat hak dan peluang yang sama. That's why kesetaraan gender ni ataupun kesamarataan gender ni nak memperjuangkan antara lelaki dan juga wanita. Okay. So pada akhir abad ke-18, ni sejarah secara ringkas lah di mana kesetaraan gender ataupun kesamarataan gender ni menjadi kontroversi lah kerana ia tidak kita boleh panggil bertentangan juga dalam aspek agama. Even di dalam Islam sendiri kita tak ada pun untuk meletakkan perlu sama antara kedua-duanya kerana kedua-duanya mempunyai peranan yang berbeza. Ada beberapa perbezaan lah di antara lelaki dan wanita yang kita tak boleh nak nafikan. So emansipasi wanita ni pada prinsipnya memberikan kita boleh cakap seluruh hak dasar manusia kepada wanita. Sebagai contoh, wanita ada hak untuk berbicara, ada hak untuk menyuarakan pandangan, ada hak untuk hidup, ada hak untuk mendapatkan pendidikan, ada hak untuk memperolehi harta sendiri. Ketika zaman dulu wanita tak boleh mempunyai ataupun memiliki harta, memiliki wang pun tak boleh. So emansipasi wanita ni jauh berbeza dengan kesetaraan gender dan tidak pun berasal daripada ideologi gender equality itu. Namun kita boleh sebut di mana emansipasi wanita ni adalah usaha untuk memperkasakan wanita dengan membebaskan wanita dari perkara yang merendahkan wanita. So bagaimana emansipasi wanita di dalam Islam? So di dalam Islam sebenarnya istilah emansipasi wanita ni tak ada. Kita tak ada pun exactly the word emansipasi wanita dalam Al-Quran, dalam hadis, tak ada. Even dalam karya ulama Melayu yang saya kaji ni pun tidak ada pun perkataan emansipasi wanita itu dibawa. Sebab kita memang tahu di dalam Islam lelaki dan wanita mempunyai kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama sebagai hamba Tuhan, dan sebagai hamba Tuhan ni kedua-duanya lelaki dan wanita wajib melaksanakan kewajipan. Solat kena, adalah beberapa special case untuk wanita kan. Menjauhi larangannya, semuanya sama dan menerima ganjaran dan balasan yang samalah. Kalau lelaki mencuri macam tu hukuman dia, perempuan pun sama juga hukuman yang sama. Pahala solat, menunaikan solat, begitulah pahala untuk lelaki, wanita juga mendapat pahala yang sama disebabkan ibadahnya itu. Namun terdapat perbezaan di antara lelaki dan wanita dari pelbagai sudut, fizikal, biologi, psikologi, fiziologi, ni semuanya berbeza. Dan tetapi berlakunya diskriminasi ni kenapa di antara lelaki dan wanita? Pertamanya kerana perbezaan peranan. Peranan yang berbeza di antara lelaki dan wanita ni menyebabkan adanya timbulnya diskriminasi. Budaya patriarki juga memainkan peranan. Budaya patriarki ni apa? Budaya patriarki ni di mana lelaki mendominasi hierarki. Ketua lelaki, yang menjadi di bawah-bawahnya adalah perempuan. Itu adalah patriarki. Gender stereotype ini pun juga memberikan faktor lah kepada diskriminasi. Di mana biru, kalau gender stereotype kita boleh definisikan secara mudahnya, biru untuk lelaki, pink untuk wanita. Gender stereotype lah yang kita fahamkan.
Zaman dulu sampai sekarang masih ada lagi stereotip tersebut. Okay, wanita tak payahlah belajar tinggi-tinggi. Zaman dulu, tapi sekarang kebanyakan yang masuk universiti sebenarnya adalah kaum wanita juga kan, dan berbagailah faktor-faktor lain yang menyebabkan diskriminasi. Dan suka untuk saya kongsikan, ada satu penulis, okay, penulisnya ialah Daughters of Eve. Dia membawa penulisnya ialah M. Jamal Haidir. Dia menulis buku Daughters of Eve, Islam and Female Emancipation. Salah satu buku yang mengupas tentang emansipasi wanita dari sudut pandang Islam ni adalah beliau. Okay. Beliau mengatakan bahawa emancipation of Islam, of women in Islam, refer to the liberation of women by giving them knowledge and education. Ini adalah emansipasi dalam sudut Islam, memberikan wanita pengetahuan, pendidikan. Okay. Economic freedom, mereka boleh menjalani ekonomi sendiri, boleh bekerja, boleh mendapat gaji, boleh memiliki harta, harta wang ataupun harta property. Okay. Physical security, rasa selamat untuk berada di mana-mana. Okay. Love, dignity and honor. Okay, ini adalah yang perlu diberikan hak kepada kaum wanita, because Islam does not use the commodification of women as liberation as understood through Western framework. Okay, kita tak bersandarkan kepada bagaimana framework Barat meletakkan kedudukan, nak menyamakan antara kaum lelaki dan juga kaum wanita. It is an Islamic view for the liberate women with giving due rights and responsibilities to women as outlined by Islamic law. Okay. So di sinilah letaknya Islamic law tu. Di dalam Al-Quran dah dinyatakanlah apa hak-hak wanita, dan di dalam hadis juga dinyatakan juga apa hak-hak bagi wanita. Sebelum saya akhir ataupun simpulkan, di sini saya nak kongsikan sikit yang hasil daripada geran pendidikan tu. Okay, di mana di tanah Melayu, siapakah yang membawa emansipasi wanita secara langsung ataupun tidak langsung? Okay, dari kalangan reformis, feminis, nasionalis, sastrawan dan juga agamawan. Dan siapa agamawan yang saya mahu kongsikan, ini adalah faktor perjuangan bagaimana ataupun kenapa perjuangan emansipasi wanita ini ada di tanah Melayu, kerana nak membebaskan diri daripada penjajah, okay, nak membawa perubahan yang baru, okay, dan untuk menghapuskan sedikit demi sedikit pemikiran konservatif ataupun traditional thinking regarding to women lah. Ini adalah manuskrip Melayu. Saya tak sempat lah nak kupas secara terperinci, tapi mungkin saya boleh tunjuk sedikit lah. Ini beberapa manuskrip Melayu daripada abad ke-15 hinggalah abad ke-20. Ada isu-isu wanita yang telah diketengahkan. Ini adalah beberapa ulama Melayu Nusantara yang saya kumpulkan. Okay, Syekh Ahmad Al-Hadi, Hamka, Abdullah Abdul Rahman, Syekh Ahmad Al-Fatani, Ahmad bin Yaqub, dan juga Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Fatani. Dan pejuang-pejuang lelaki, okay? Contohnya Zabah, siapa lagi, penulis-penulis yang mengangkat isu-isu wanita dalam penulisan buku-buku sastra, dan juga pejuang wanita juga yang ada, Ibu Zain, okay? Ainul Abdullah, Aisyah Ghani, Syamsha Fakir dan sebagainya. Okay? Dan hak wanita berteraskan Islam yang dibawa, yang ditemui dalam manuskrip-manuskrip Melayu ataupun kitab-kitab Jawi Melayu ini menyentuh tentang pendidikan, kekeluargaan, sosial, ekonomi dan juga politik. Okay. So kesimpulan, kesimpulan, emansipasi wanita ni adalah perjuangan yang panjang lah. Okay? Boleh saya katakan daripada zaman Nabi Muhammad SAW pun dah ada dah. Dan sekarang ni tanggungjawab kita lah untuk membawa emansipasi wanita ni, ataupun lebih saya prefer menggunakan perkataan pemerkasaan wanita lah. Pemerkasaan wanita dari pelbagai sudut. Okay? Sudut ekonomi, ada sudut sosial, ada sudut pendidikan dan sebagainya. Jadi saya simpulkan di mana emansipasi wanita ni bukan perkara yang baru, namun disokong di dalam Islam. Walaupun pada awal saya sebut emansipasi wanita ni, istilah emansipasi itu tidak dinyatakan dalam Islam secara khusus, namun apa yang dibawa oleh Islam itu adalah untuk membebaskan wanita dari tradisi jahiliah dan memberikan hak-hak yang sepatutnya kepada kaum wanita, okay, dalam aspek pendidikan, dalam aspek ekonomi freedom, dalam aspek yang pelbagai, bagi wanita mendapat hak yang sewajarnya. Wallahu a'lam bishawab. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak doktor di atas perkongsian yang detail, saya kira, dan panjang lebar
yang boleh membawa kita untuk memahami konsep emansipasi wanita ataupun kita kata memahami hak dan kedudukan wanita daripada perspektif Islam. Okey, saya kira saya bukalah ruang untuk bertanya. Mungkin satu soalan dulu kita cuba sebab masa kita sudah berada di penghujung. Silakan sekiranya ada soalan yang ingin anda tanya. Kita ada ramai ni hari ni, 135 orang. Silakan. Ada tak soalan? Assalamualaikum, Pembaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya lah nak tanya, kalau boleh. Silalah Dr. Kamal ya? Betul saya. Okey, Okey. kita bagi ruang pada Dr. Kamal. Mungkin Dr. Kamal pun tak sabar dah nak tanya tu. Silakan. Okey, terima kasih Pembaya. Sebab saya berminatlah dengan tajuk yang telah dikongsikan oleh doktor tadi ya. Menariklah sebab saya pun belum pernah sempat melihat perkembangan idea emansipasi wanita ni di alam Melayu. Cuma ni tadi dapat sentuh sikit-sikit je, tak apalah, nanti ada masa boleh saya tanya lagi kan. Cuma saya nak tanya berkenaan dengan idea emansipasi wanita ni, bila bila gagasan ni dibawa, terutamanya lah bila dia dibawa oleh wanita, dia nampak tujuan dia adalah untuk menunjukkan yang lelaki ni bersalah lah, lebih kurang begitu kan. Jadi bila idea tu dibawa begitu, jadi dia akan menimbulkan satu persepsi ataupun generalisasi idea lah, maknanya lelaki ni begini. Sedangkan kalau kita lihat seperti mana yang doktor sebut tu, diskriminasi itu bukanlah terbatas kepada wanita, bahkan ada juga dalam kalangan lelaki. Jadi bagaimana agaknya supaya bila mana idea emansipasi atau feminisme ni dibawa, terutama oleh golongan wanita lah kan. Sebab kalau kita tengok tadi dalam penulisan Melayu lama tu, kebanyakan penulis hampir semua saya lihat adalah lelaki kan. Betul. Jadi bila perempuan bawa idea ni, mungkin dia akan terbawa-bawa dengan tak tahulah kan, mungkin ada emosi ke apa, dan apatah lagi bila mana idea tu diambil banyak daripada feminisme barat. Wallahualam, mungkin boleh bagi sedikit cadangan atau pandangan doktor. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak Dr. Kamal. Okey, mungkin satu hari nanti boleh bekerjasama kot kalau Dr. Kamal biasa dengan isu-isu emansipasi wanita ni. Saya nak sebelum saya menjawab, saya nak betulkan sedikit, emansipasi wanita ni bukan feminisme. Okey. So feminisme ni adalah satu konteks yang jauh berbeza, dan saya tak nak power lah ataupun saya tak nak sentuh isu feminis tu di dalam emansipasi wanita ni. Dan emansipasi wanita ni bukan perlu hanya dibawa oleh feminis saja. Okay, seperti mana tadi saya tunjuk, yang membawa emansipasi wanita ni boleh juga dibawa oleh reformis, ahli pembaharu, even nationalist, nationalist untuk membebaskan daripada aspek penjajahan tu pun dibawa juga oleh nationalist, dan juga sastrawan, penulis-penulis, di mana penulis-penulis nak membawa isu-isu wanita ni secara halus dalam penulisan-penulisan, dan juga agamawan lah. Jadi peranan agamawan ataupun ulama sangat pentinglah dalam membawa emansipasi wanita ni. Dan emansipasi wanita ni bukan dibawa kerana untuk menyalahkan kaum lelaki, Dr. Kamal ataupun yang lain-lain. Kita bukan nak menyalahkan kaum lelaki, tetapi diskriminasi ni berlaku apabila dia menjadi satu budaya, menjadi satu budaya amalan yang berkurun-kurun lamanya. Contohnya tradisi jahiliah itulah kan, tradisi jahiliah tu yang membunuh anak perempuan. Daripada dulu sampai sekarang, dapat je anak perempuan bunuh, Jadi bila nak memadamkan ataupun menghapuskan tradisi tu, adakah amalan membunuh anak kaum lelaki ni terjatuh kepada lelaki? Kan? Tak, kita bukan menyalahkan kaum lelaki, tapi itu adalah amalan ataupun tradisi budaya yang suka nak dihapuskan. Dan sampai sekarang ni pun budaya tu dibawa-bawa. Kalau berlakunya isu-isu sexual harassment dan sebagainya, memang lelaki tu kita nampak kesalahan. Tetapi kesalahan tu bukan sahaja diletakkan ke atas bahu lelaki, tapi tanggungjawab bersama yang perlu dibawa untuk menyelesaikan masalah wanita tu.
Dan disebabkan itu, geran ini untuk menunjukkan bahawa emansipasi wanita ni juga diangkat oleh lelaki. Nak menunjukkan bahawa tak semua lelaki bersalah dalam mendiskriminasi wanita. Okay. Dan tidak bermaksud untuk menyalahkan kaum lelaki bila mengangkat isu-isu wanita untuk menjadi diskusi akademik ataupun diskusi sosial lah kan. Kita tidak menyalahkan kaum lelaki. Tapi budaya patriarki yang perlu dihapuskan daripada sedikit demi sedikit lah, supaya hak perlu diberikan yang sama ke atas kaum lelaki dan wanita, walaupun pada asalnya kita tak nak pun sama, lelaki dan wanita memang tak boleh sama, tetapi mendapat hak yang sama supaya masyarakat kita akan lebih harmoni lah di antara kaum lelaki dan juga kaum wanita. Terima kasih Dr. Kamal, saya harap saya menjawab soalan tersebut. Sama-sama Doktor, sangat jelas. Terima kasih Doktor. Okay. Terima kasih Dr. Kamal, Dr. Nur Saadah atas jawapan yang diberikan. Mungkin satu lagi soalan yang kita boleh buka sebelum kita tutup. Sayang pula saya sebab topiknya menarik. Ada tak? Assalamualaikum, saya ada satu soalan. Okey, silakan. Siapa ya? Saya Dr. Aminatul. Okey, silakan doktor. Saya ada satu soalan. Saya tertarik dengan istilah advokasi dan apakah berkemungkinan ada usaha-usaha untuk menambahkan penyertaan peserta wanita ya dalam menjadi pembuat dasar supaya hak-hak dan juga keistimewaan wanita dapat diperjuangkan dengan mengambil berat suara wanita itu sendiri, kerana keperluan wanita kebanyakannya difahami lebih lagi oleh wanita, contohnya keperluan ibu, keluarga dan anak-anak. Berapa peratus kemungkinan wanita dapat menjadi sebahagian daripada pembuat dasar? Terima kasih. Okey, terima kasih banyak Doktor. Okay, advokasi ni pun salah satu isu yang sangat penting jugalah untuk menyokong kepada emansipasi wanita tersebut. Tapi saya rasa saya tak mampulah untuk memberi jawapan kepada berapa banyak peratusan yang perlu diberikan kepada kaum wanita tu untuk menjadi pembuat dasar ataupun penggubal undang-undang di Malaysia, khasnya di Malaysia lah kan. Tapi kalau kita lihat sekarang ni pun dah makin mula ramai wanita terlibat dalam aspek politik, dah ramai dah menjadi pemimpin, dah ramai dah yang mula meletakkan isu-isu wanita ni ke hadapan. Namun ada satu kekhawatiran yang perlu saya jelaskan, di mana apabila isu-isu wanita ni perlu berlandaskan syariat, sebab di dalam Al-Quran sebagai rujukan utama dan sebagai kita boleh panggil sumber lah, sumber yang kita tak boleh nak nafikan, sumber yang kita tak boleh nak tolak. Al-Quran dan hadis ni kita perlu berlandaskan kepada isi kandungan Al-Quran dan hadis tersebut. Sebab saya takut kebanyakan advokasi yang dibawa juga di Malaysia hampir-hampir nak bersetuju kepada kerangka barat. Dan itu perlu kita berikan perhatian lah. Advokasi ataupun undang-undang yang perlu dibawa tu mesti berlandaskan syariat dan juga budaya tempatan, sesuai dengan isu semasa ataupun konteks yang dibawa di tanah Melayu ataupun di Malaysia, yang juga jauh berbeza dengan bagaimana dibawa ataupun advokasi yang dibawa oleh kaum wanita di negara-negara barat lah. Saya rasa saya menjawab lah. Saya tak dapat menjawab sepenuhnya pada soalan tadi sebab saya bukan dalam bidang undang-undang, namun saya dapat lihatlah di mana kaum wanita banyak dah berada di dalam politik dan juga sebagai penggubal dasar di negara kita ni. Wallahualam. Okey, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah mendengar panjang lebar perkongsian Dr. Nur Saadah hari ini. Juga soalan-soalan yang dikemukakan juga menarik sebenarnya. Kalau tak disebabkan oleh peruntukan masa, mahu saja saya teruskan lagi wacana kita
hari ini. Bagaimanapun mungkin kita perlu berhenti sampai di sini kerana ada kalangan rakan-rakan kita di sini hari ini mempunyai tanggungjawab lain, terutama bagi rakan-rakan pensyarah yang mungkin ada kelas, dan saya pun sekejap lagi pun ada kelas juga. Jadi terima kasih banyak sekali lagi kepada Dr. Nur Saadah. Jadi apa yang kita boleh simpulkan hari ini adalah wanita di dalam Islam tidak pernah dinafikan haknya. Okey, bagaimanapun memberi hak kepada wanita muslim itu bukanlah bermaksud memberi kebebasan serta kesetaraan kedudukan antara lelaki dan wanita sebagaimana semangat yang dilaungkan oleh golongan liberal modernism yang dibawa oleh golongan yang diperjuangkan oleh golongan feminis di barat. Okey, saya kira saya sangat bersetuju dengan penggunaan istilah yang Dr. Saadah sebutkan tadi, iaitu emansipasi wanita ini lebih kepada pemerkasaan wanita untuk mengangkat kedudukan wanita, terutama dari sudut pendidikan, economic freedom, keselamatan fizikal tentunya, ya, banyak sangat penderaan fizikal yang berlaku, contohnya dalam rumah tangga kan. Kemudian wanita juga layak diberi penghormatan yang tinggi serta dilayan dengan baik dalam kehidupan seharian. Jadi dengan itu berakhirlah slot kedua kita bagi program Kalam Mufiq kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Nur Saadah. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama-sama petang ini untuk mendengar perbincangan kita, perbincangan ilmu kita tentang topik yang kita bincangkan hari ini. Semoga ada kesempatan lagi lah di lain kali. Dengan itu kita sudahi majlis kita dengan bacaan suratul As dan juga tasbih kafarah, dan setakat ini saja. Terima kasih.